Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Arab Saudi hanya membenarkan 60,000 penduduk di negara itu yang sudah diberi vaksin untuk menunaikan haji. Ini bermakna umat Islam dari luar dilarang melaksanakan ibadah itu bagi tahun kedua berturut-turut. Pengumuman tersebut dibuat oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Keputusan itu berdasarkan kepada komitmen berterusan kerajaan terhadap kesihatan jemaah dan keselamatan negara mereka. Tahun lalu, lebih 10,000 jemaah menunaikan ibadah haji yang jauh berbeza daripada jumlah tahun-tahun sebelum pandemik, sekitar 2.5 juta orang. Amerika Syarikat mengulangi desakan agar China membenarkan pakar penyiasat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk kembali ke negara itu. Ia bagi meneruskan siasatan berhubung asal-usul wabak COVID-19. Setiausaha Negara Antony Blinken menyampaikan gesaan itu ketika perbualan telefon dengan diplomat khas China bagi hal ehwal Amerika Syarikat Yang Jiechi. Blinken menekankan tentang penting kerjasama dan ketelusan Beijing terhadap asal-usul virus. Pemimpin G7 menyatakan sokongan terhadap agenda pemuliharaan bagi perubahan iklim. Dalam sesi terakhir sidang kemuncak tersebut hari ini, inisiatif Nature Compact akan dilancar. Para pemimpin juga komited ke arah mengurangkan hampir separuh pelepasan karbon global menjelang tahun 2030. Selain negara G7 sepakat untuk menyalurkan lebih banyak bantuan keuangan kepada negara-negara membangun yang berisiko terhadap perubahan iklim. Ini akan direalisasikan pada sidang kemuncak perubahan iklim Pertubuhan Bangsa Bersatu COP26 di Scotland November ini. Moskow akan melaksanakan minggu tidak bekerja selama seminggu mulai Selasa ini. Perintah tersebut melibatkan semua pekerja kecuali sektor penting. Mengumumkan perkara itu, Datuk Bandar Moskow Sergei Sobyanin. Ia susulan kes COVID-19 di ibu negara Rusia itu yang berkepadatan 12 juta populasi kembali melonjak ke tahap tertinggi dalam tempoh 6 bulan. Dalam tempoh 24 jam, Moskow merekodkan sebanyak 6,701 kes jangkitan, tertinggi sejak Disember tahun lalu. Peru memulakan kempen vaksinasi COVID-19 kepada wanita mengandung berusia lebih 18 tahun. Menteri Kesihatan Oscar Ugarte berkata ia bertujuan melindungi golongan berkenaan daripada jangkitan wabak. Oleh itu, Ugarte menggesa semua wanita hamil yang usia kandungan mereka 28 minggu untuk mendapatkan vaksin tersebut. Setakat ini, Peru melaporkan hampir 2 juta kes COVID-19 dengan 188,000 kematian. 5 orang terbunuh manakala 6 yang lain dilaporkan cedera dalam kemalangan berasingan akibat hujan lebat beserta angin kencang di barat laut Pakistan. Menurut Badan Pengurusan Bencana Negara, 8 buah rumah juga runtuh. Susulan itu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran berjaga-jaga di semua daerah berhampiran. Sementara itu, laluan di lebuh raya utama di daerah Chitral terputus akibat hakisan sungai. Usaha memperbaiki dan menyediakan jalan alternatif kepada kenderaan sedang giat dilakukan. Sukan tenis terbuka Perancis, pemain Republik Czech Barbora Krejcikova muncul juara wanita kejohanan itu. Dia menewaskan lawannya dari Rusia Anastasia Pavlyuchenkova 6-1-2-6-6-4 lewat malam tadi, sekaligus merupakan gelaran juara perseorangan wanita pertama buat dirinya dalam aksi Grand Slam di terbuka Perancis. Krejcikova turut menjadi pemain pertama Republik Czech menakluk Roland Garros selepas 40 tahun. Akhir sekali, bola sepak Euro 2020, Belgium memulakan kempen dengan bergaya selepas menewaskan Rusia 3-0 di St. Petersburg awal pagi tadi. Romelu Lukaku meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-10 dan 88. Satu lagi gol dihasilkan oleh Thomas Meunier pada minit ke-34.
Ketika meraihkan jaringan di hadapan kamera, Lukaku sempat menitipkan kata-kata semangat buat rakan sepasukan di Inter Milan, Christian Eriksen. Pemain Denmark itu tiba-tiba rebah dalam satu lagi aksi kumpulan B menentang Finland di Copenhagen. Dalam perlawanan berkenaan, Finland menang tipis 1-0 hasil tandukan Joel Poyanpalo. Keputusan itu menyaksikan Belgium mendahului carta kumpulan B berkongsi 3 mata dengan Finland di kedudukan kedua. Terdahulu dalam aksi kumpulan A, Wales seri 1-1 dengan Switzerland. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadil Osman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.